Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Ya, kita masih lagi membicarakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang melarang bid'ah. Ya, ayat-ayat ini penting kerana seandainya tidak ada hadis Nabi yang melarang, seandainya hadis itu kononnya memberi maksud yang lain, kononnya ianya adalah lafaz umum yang dikhususkan, kononnya kullu itu tidaklah setiap tetapi sebahagian atau kebanyakan, tak mengapa jika mereka yang pro bid'ah itu hendak mentakwil, hendak menarik, hendak memerah hadis tersebut ikut kesukaan mereka, tak mengapa, sebab kita yang anti bid'ah. Okey, kita memiliki ayat-ayat Quran ya yang turut melarang bid'ah, turut melarang semua bid'ah dalam urusan agama, baik dalam urusan akidah, ibadah, hukum hakam maupun fiqh hati ya. Dalam siri yang lepas kita telah mengupas ayat di mana Allah SWT berfirman am lahum, ataupun maksudnya apakah bagi mereka sekutu-sekutu selain Allah, sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka terhadap agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Okey, terhadap ayat ini ya, merujuk pada sesi yang lepas, sedikit ulang kaji. Ada yang selepas itu PM saya bertanya, kadang-kadang perkara yang mereka buat itu, kadang-kadang perkara yang mereka tambah itu sekadar sunat saja, bukannya wajib. Maknanya nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. So sebenarnya itu bukanlah mensyariatkan sesuatu yang baru dalam agama. Ini satu salah faham yang saya kena betulkan. Jadi saya ambil kesempatan ini bahawa apabila dikatakan syariat Islam, termasuk dalamnya perkara-perkara yang wajib, termasuk dalamnya perkara-perkara yang sunat. Jadi walaupun mereka berkata amalan baharu yang mereka buat itu hukumnya sunat, ia termasuk dalam kritikan, dalam pertanyaan pengingkaran ayat Quran itu, bahawa apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka terhadap agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Saya bagi contoh zikir, selawat dan doa di antara solat-solat tarawih, yang di mana ianya menjadi satu package kepada solat tarawih ni. Lepas 2 rakaat ada bacaannya, selepas 4 rakaat ada bacaannya, seterusnya lah, lepas 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Ada satu package sampai Ramadan baru lepas ini, tahun ini, di salah satu surau yang saya pergi, siap ada poster, ada banner yang digantung di dewan dalam, di dewan luar, apa yang hendak dibaca, apa yang patut dibaca. Terhadap bacaan-bacaan itu, kita bertanya, apakah bagi kalian ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi kalian daripada agama ni, package bacaan, zikir, selawat dan doa di antara solat tarawih, di mana perkara itu tidak pernah diizinkan oleh Allah? Tanya mereka yang buat itu. Okey. Kalau tanya mungkin yang kata, ini yang kami masukkan sunat je, buat tak apa, tak buat tak apa. Tak, kalau sunat pun termasuk dalam kritikan, dalam larangan bid'ah ya. Dan kalau ia pun dikatakan sunat, itu hanya sebutan di mulut, tetapi perbuatan seolah-olah ia wajib. Tak percaya? Cuba cadangkan kepada AJK masjid tersebut. Tahun ni tak payahlah baca semua-semua tu di antara solat tarawih. Mesti anda akan mendapat tentangan yang hebat. Kalau anda salah seorang ahli AJK yang memberi cadangan, nescaya pada mesyuarat yang akan datang, anda tidak akan lagi terpilih, sebab cadangan anda itu sangat-sangat no, never say that in Malaysia. Okay, walaupun mereka berkata ia sunat, tetapi perbuatan mereka tu seolah-olah ia wajib. Okay, contoh lain, imam mengimami doa secara berjamaah selepas solat-solat jemaah. Okay, ketahuilah bahawa Rasulullah SAW solat-solat fardu sentiasa berjemaah, baik ketika di Madinah maupun bila musafir ke apa ke. Dan baginda Rasulullah SAW tidak riwayatkan, baik dalam hadis yang sahih, hasan maupun yang daif, tidak diriwayatkan pernah berdoa secara berjamaah selepas solat berjamaah.
Tetapi kita di sini, ianya menjadi satu kemestian. Menjadi satu kemestian. Lalu kita bertanya kepada mereka, apakah bagi kalian sekutu-sekutu yang mensyariatkan daripada din, daripada agama Islam ini, doa berjemaah setiap kali selepas solat fardu, di mana perkara tersebut tidak pernah mendapat izin, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang berkata, tak, doa tu sunat je, tak adalah wajib pun, sunat je, nak buat boleh, tak buat tak apa. Ialah tu, cakap saja. Tetapi dari sudut perbuatan, ia seolah-olah wajib. Tak percaya, tengoklah kalau ada imam itu, dia tidak baca doa secara berjemaah, lepas tu makmum akan saling berpandang-pandangan. Kalau imam itu imam rasmi daripada Jabatan Agama Negeri, lepas tu mesti kena panggil dan disoal siasat. Bahkan kalau di surau, di masjid ke mana-mana ke tidak ada imam rasmi, lalu di kalangan makmum saling menolak, engkau lah jadi imam, engkau lah jadi imam. Mereka ni di kalangan makmum tak mau jadi imam, bukan kerana tak tahu solat, bukan kerana tak tahu menjadi solat, tapi mereka bimbang. Lepas solat nanti aku ni tak pandai doa. Paling-paling pun Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Mereka takut nak jadi imam, bukan sebab jadi imam tu sendiri. Tak. Lepas tu, nak baca zikir sikit-sikit tahu, tapi nak doa tu, aku nak kena mengimami doa secara berjemaah tu, aku tak tahu. Okay? Jadi mereka kata je, doa secara berjemaah selepas salat-salat fardu itu sunat, tapi perbuatan mereka seolah-olah wajib. Tapi kembali kepada soalan yang dikemukakan, bahawa apabila Allah Subhanahu Taala mengkritik orang-orang yang membuat syariat tersendiri daripada agama Islam ini, ianya termasuk dalam amal-amalan ibadah-ibadah yang hukumnya sunat, bukan sahaja yang wajib. Baik, ini sedikit soalan yang saya rasa baik dan bagus yang perlu saya ulas daripada sesi yang lepas. Sesi kali ini kita masuk, kalau dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, muka surat 54. Muka surat 54, di mana bid'ah ini menyelisihi fitrah yang Allah ciptakan, fitrah agama dan fitrah manusia itu sendiri. Apa dalilnya? Apa ayat Qurannya? Dalilnya ialah surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat nombor 30. Mari sama-sama kita rujuk surah ke-30, ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama Islam ini yang hanifa, yang lurus, yang betul ini. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha, agama fitrah yang mana Allah mencipta manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, demikianlah agama yang tegak, agama yang lurus ini. Walakin, akan tetapi, aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Apa kaitan ayat ini dengan bid'ah? Rangkap yang pertama, Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajah kamu kepada agama Islam kita ni yang hanifah. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir berkata, tak payah dok tengok agama-agama lain, tak payah dok toleh agama lain, sebab bila kita ni toleh agama lain, dok tengok agama lain, secara sedar ataupun tak sedar, kita mula ikut apa yang dilakukan oleh agama lain. Kita toleh tengok agama Kristian, kita tengok mereka menyambut hari kelahiran Nabi Isa, dan mereka sekadar sangka-sangka saja Nabi Isa, ataupun mereka panggil Jesus, lahir pada 25 Disember, maka mereka membuat hari sambutan, yakni hari Christmas itu pada tarikh 25 Disember. Padahal ilmuwan, scholars of Christianity, they themselves say there is no solid proof that Jesus was born on the 25th of December. Kita kata apa ulama-ulama Kristian, mereka sendiri berkata tidak ada bukti kukuh bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember. Itu hanya satu tarikh yang mereka pilih untuk buat sambutan hari Christmas. Kita orang Islam tengok, kita pun ikut. Kita pun mula membuat hari sambutan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangkakan tarikh 12 Rabiul Awal itulah tarikh baginda dilahirkan. Padahal ahli-ahli sejarah, ahli-ahli tarikh,
ahli-ahli hadis bila mereka mengkaji, memang salah satu tarikh tu mungkin 12 Rabiul Awal, tapi ada banyak tarikh-tarikh lain dan mereka berkata mungkin tarikh ini, mungkin tarikh itu. Tapi yang pentingnya tak ada tarikh yang pasti. Sebab apa? Bukanlah menjadi satu kebiasaan, bukanlah menjadi satu budaya masyarakat Arab ketika itu. Apabila seseorang itu lahir, mereka mencatatnya di kalender. Kalender pun tak ada. Dan mereka lepas tu tidak sambut happy birthday setiap tahun. Okay? Jadi masa kecil-kecil mereka tidak tahu baby yang baru lahir ni ialah akan menjadi seorang rasul, seorang manusia yang hebat. Okay? Baginda lahir sebagai seorang manusia yang biasa. Mereka tak catat. Bukan menjadi kebiasaan mereka kemudian setiap tahun untuk untuk menyambut hari kelahiran. Jadi tarikh 12 Rabiul Awal yang kita nak sambut itu hanya satu jangkaan saja. Dan kita telah ikut budaya orang Kristian di mana mereka pun menyambut hari kelahiran Jesus dengan satu tarikh jangkaan, satu tarikh sangkaan sahaja. Dan bila buat satu benda bid'ah ni, akan dari situ akan mulalah memutip, lahir bid'ah lah yang ini. Mulalah adanya majlis-majlis qasidah dengan lirik-lirik yang kita kata boleh dipersoalkan. Okey, timbullah pula dalam qasidah itu meminta tolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pula macam-macam selawat yang berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda tidak suka orang-orang memuji baginda secara berlebih-lebihan. Tengah-tengah qasidah tu, tengah-tengah selawat tu, tiba-tiba tu boleh berdiri pula. Kenapa? Kerana diyakini Rasulullah SAW ketika itu datang untuk hadir sama dalam majlis itu. Padahal kalau mereka ini tahu sunnah Nabi SAW, baginda tidak suka para sahabat berdiri apabila baginda datang, apabila baginda masuk majlis. Baginda tidak suka hal sedemikian. Okey, boleh rujuk artikel saya di dalam laman web saya hafizfirdaus.com. Cari satu artikel tajuk dia adab berdiri. Ataupun search saja berdiri, ada di situ ya. Ini satu contoh. Kemudian kita tengok juga lagi pada agama lain. Kita tengok agama Yahudi. Mereka ini apabila mereka membaca tolah, apabila mereka berzikir menghadap dinding, mereka suka mengangguk-angguk kepala. Kita pun ikut mengangguk-angguk kepala. Tapi mereka angguk depan kan, kita mungkin angguk ke sana ke sini. Okey, ada pula yang cuba membela itu tu kononnya reaksi yang normal ketika berzikir. Kata tak, saya pun berzikir juga dan saya tahu benda itu adalah cara orang Yahudi berzikir, maka kita menyelisihi mereka, jangan ikut. Tapi kita ni ikut dan kadang-kadang kita tambah lada dan garam. Ya. Sebagai contoh, pernah dengar tak kezikir la ilaha illallah yang ikut gear, macam gear kereta tu. Okey, dalam majlis-majlis tahlil, tekongnya akan berkata afdalu zikir la ilaha illallah. Itu tu hadis tu. Memang sabda Nabi SAW, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Dia mulakan dengan tu, lepas tu dia zikir slow. Gear pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu masuk gear kedua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu masuk gear ketiga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu masuk gear keempat, overdrive. Ini dululah, kita sekarang auto kan, overdrive. Illallah, 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 illallah. Lepas tu nampak nasi minyak dah hidang. Stop. Begitu biadabnya orang kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mereka menyebut-nyebut nama Allah, tetapi macam apa nak kata, ada kelajuannya, ada apa nak kata, ada rentaknya apa begitu. Dan orang pun ikut sama juga. Saya tahu sebab dulu-dulu saya pun ikut sama. Saya pun seronok goyang-goyang kepala. Lepas tu dah belajar sebenarnya benda tu bukan daripada Islam, maka saya tidak lagi mengamalkannya. Apa contoh lain? Okey, masyarakat kita, mereka tengok agama Kristian. Agama Kristian ni bila berzikir, mereka suka menyanyi. Sama aja sebabnya untuk menarik orang ramai, kita kata apa, jemaah Kristian di dalam gereja untuk menyanyi. Kalau kita tengok dalam gereja, kalau kita mengkaji agama Kristian, agama Yahudi, agama Kristian, mereka dalam gereja suka menyanyi. Menyanyi itu bukan menyanyi suka-suka. Kalau kita perhatikan liriknya tu ialah zikir. Mereka memuji-muji the Lord, mereka memuji-muji Jesus, Son of Lord, apa semua tu, ya haleluya, apa semua tu, itu tu zikir mereka tu.
Orang kita pun tengok, oi bestnya kita pun menyanyilah sejarah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Saya tahu sebab saya pun dulu buat juga. Lepas tu bila dah belajar sebenarnya, itu bukanlah adab zikir dalam Islam. Itu adab zikir yang kita tiru daripada agama lain. Adab zikir dalam Islam Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf ayat kedua terakhir. Surah nombor ke-7 ayat 205. Mari kita rujuk. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 205, di mana Allah SWT berfirman, Wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan kamu, berzikirlah Tuhan kamu, fi nafsika, dalam diri kamu sendiri, bukan suruh berjemaah, bukan suruh kuat-kuat, dalam diri kamu sendiri. Tadarru'an wa khifatan, secara merendah diri dan takut. Kenapa nak takut? Kita ni sebut-sebut nama Allah, bukan sebut-sebut nama awek, bukan sebut-sebut nama isteri, bukan sebut-sebut nama anak. Wadunal jahr min qauli, dan bukan dengan suara yang kuat. Bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi daripada orang-orang yang lalai. Okay? Surah ke-7 ayat 205. Para hadirin, para sahabat, bila kita berzikir, kita ni sedang ingat Allah. Dan kita ingat Allah bukan macam boyfriend, girlfriend sedang ingat dalam movie Hollywood. Bukan suami isteri yang sedang ingat dalam movie Hollywood, di mana Hollywood ke, Bollywood ke, Bombay ke mana ke kan. Di mana seorang suami tu dia ingat kepada girlfriend dia ke, dia ingat kepada isterinya ke, lalu dia pun menyanyi-nyanyi dalam tu adanya disebut nama isteri, puji-pujian, apa semua tu. Tak, sesama manusia, you nak ingat, you nak menyanyi, silakan. Tapi sekarang ini you sedang ingat, you sedang sebut nama Allah. Lalu itu bukanlah kita nak kata sesuatu yang kita boleh lagu-lagukan, kita boleh buat suka hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menggariskan cara bagaimana kita zikir kepadanya, iaitu dalam diri kita secara berseorangan, kemudian merendah diri, kita sedang sebut, kita kata Allah yang maha besar, maha agung, tak tahu nak sebut macam mana ni lah. Okay? Kemudian kita ni dalam perasaan takut, okay? Bukannya dalam perasaan gembira, apa begitu. Ini adab zikir kita kepada Allah. Melainkan, okay, ayat itu membentuk dasar kita, konsep asas dalam berzikir, melainkan terdapat petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui ajaran baginda atau perbuatan baginda, di mana zikir itu boleh dikuatkan. Sebagai contoh, takbir hari raya boleh dikuatkan. Sebagai contoh, zikir selepas solat boleh dikuatkan jika hendak mengajar jemaah, jika hendak mengajar makmum cara-cara berzikir, asalkan tidak ada makmum masbuk. Kalau ada makmum masbuk, tunggu dulu, bagi dia habis solat, baru zikir secara kuat. Okey? Zikir secara kuat, ingat pertama, zikir secara kuat lepas solat, ingat pertama, kita mengajar zikir-zikir yang diajar, diamalkan oleh Rasulullah. Bukan sendiri-sendiri buat. Yang kedua, jangan mengganggu makmum masbuk. Jika ada, tunggu selesai dulu, kemudian baru zikir secara kuat. Kita ajar. Okey, wahai makmum yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajar kalian zikir selepas solat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada 2-3 makmum masbuk, kita tunggu sekejap ya. Okey, katakan makmum masbuk dah habis. Okey, sekarang saya nak ajar. Pertama sekali, daripada Sauban radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat, baginda berzikir, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi kita ajar. Walaupun kita nak kata nak baca lagi panjang tu bagus, tak. Rasulullah ajar baca tu saja, jangan tambah lain-lain. Ini sebagai contoh ya. Jadi, jangan pandang agama lain, ikut apa mereka buat. Mereka zikir berlagu, kita ikut berlagu. Mereka berzikir hayun-hayun kepala, kita hayun-hayun kepala. Mereka berzikir, mereka menyambut hari kelahiran Nabi. Sebenarnya Nabi Isa itu Nabi kita juga. Okey, hari kelahiran Jesus, kita pun sambut hari kelahiran Muhammad. Mereka berdoa sebelum makan, kita pun berdoa sebelum makan. Padahal yang sahih daripada Nabi SAW hanyalah membaca Bismillah sahaja. Ya? Itu rangkaian yang pertama. Rangkaian yang kedua, Allah SWT berfirman,
fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. Agama Islam yang Allah suruh kita hajab ni adalah agama yang fitrah, yang di mana fitrah manusia ni pun Allah cipta di atasnya. Berarti fitrah kita ni selari dengan agama Islam yang original tu. Tidak memberat-beratkan, tidak ringan, tidak complicated, tidak cincai apa begitu. Just nice. Tetapi manusia ni dia nak buat juga yang lain. Padahal Allah berfirman selepas itu, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang ini pada agama Islam itu sendiri. Jumhur, kebanyakan para imam generasi salaf, para sahabat, juga para imam tafsir berkata di sini tidak ada perubahan pada agama Allah. Ada segelintir yang mentafsirkannya sebagai tidak ada perubahan pada makhluk ciptaan Allah. Pada haiwan ternak ke apa, tidak boleh diubah ke apa ke. Ada tafsiran begitu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Akan tetapi, yang lebih kuat ialah tidak ada perubahan pada agama Allah. Sebagaimana yang kita kata, kalau kita lihat dalam konteks keseluruhan ayat. Okay, akan tetapi di kalangan umat Islam, termasuklah agamawannya, masih nak buat perubahan. Mereka anggap Islam ni masih tak secocok, tidak selari dengan fitrah manusia, masih nak buat perubahan. Perubahan tu macam mana? Boleh jadi penambahan, boleh jadi pengurangan, boleh jadi pengubahsuaian. Dan semua ini termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang dalam agama. Dalam buku saya tu saya bagi contoh-contoh yang berkaitan dengan hari Jumaat. Contoh penambahan. Okey, Nabi SAW ketika hendak solat Jumaat, bila matahari tergelincir saja menandakan masuknya waktu, baginda keluar dari rumah, masuk masjid, terus duduk di atas di kerusi mimbar, ya, terus berada di mimbar, dan orang pun melaungkan azan. Selepas itu baginda mula berkhutbah. Baginda tidak melaksanakan solat sunnah qabliyah Jumaat, dan baginda tidak bagi ruang masa kepada para jemaah, para makmum untuk melaksanakan solat sunnah qabliyah Jumaat. Berarti tidak ada solat sunnah qabliyah Jumaat untuk hari Jumaat ini, ya. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi di kalangan kita ada yang menambah, ada yang melaksanakan solat sunat qabliyah Jumaat, dan mereka menganggap ini sunat. Sampai-sampai kalau pandang ada yang duduk saja, malas tu, Wahabi tu, ya. Orang yang ikut sunnah, mereka pula lah yang dikategorikan sebagai Wahabi, ya. Jadi satu contoh penambahan ialah dalam solat dari hari Jumaat tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Okey. Dalam perkara ini memang ada, kita kata, pandangan lain ke apa ke. Saya ada tulis artikel, satu risalah khusus dalam bab ini. Boleh masuk dalam laman web saya hafizfirdaus.com, cari saja, search saja qabliyah Jumaat. InsyaAllah ada satu artikel yang panjang di sana. Ya, saya jawab hujah-hujah mereka yang berkata ada qabliyah Jumaat. Okey, itu satu contoh penambahan. Contoh pengurangan apa? Okey, untuk hari Jumaat Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca surah Al-Kahf, ya. Okey, tetapi kita mengurangkannya kepada membaca surah Yasin. Kenapa? Surah Kahf tu panjang sangat. 110 ayat. Panjangnya. Surah Yasin tu sekejap je baca dah habis. Lagipun dah separuh hafal, so senang saja baca, ya. Tetapi Rasulullah SAW sebenarnya menganjurkan kita baik pada malam Jumaat atau pada siang Jumaat untuk membaca surah Kahf. Ini satu contoh pengurangan. Tapi menarik, ya, tentang surah Kahf ni. Pada pengamatan saya, kalau nak kira 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, atau mungkin 7 tahun yang lepas, sangat sedikit di kalangan masyarakat kita yang membaca surah Kahf. Mereka membaca surah Yasin. Tetapi Alhamdulillah sekarang ini saya perhatikan ramai yang sudah mula membaca surah Al-Kahf. Kalau tak dapat baca penuh pun mungkin pada malam Jumaat lepas solat maghrib, solat isyak, mereka baca separuh dulu 55 ayat. Esoknya hari Jumaat lepas solat subuh mereka baca lagi 55 ayat. Jadi dulu susah, memang semuanya mesti Yasin. Ya, dari masjid di surau ada majlis surah Yasin. Kemudian ada botol-botol air di tengahnya tu, ya. Sekarang ini alhamdulillah ramai yang sudah sedar, ramai yang membaca surah Kahfi. Kalau di masjid pun mereka membaca surah Kahfi, di rumah pun mereka membaca surah Kahfi, ya.
Jadi di sini saya nak bagi motivasi ya, kepada sahabat-sahabat semua, terus kita sampaikan sunnah, terus kita sampaikan ilmu kepada masyarakat. Memang mula-mulanya tu banyak ancaman, banyak halangan, banyak kritikan. Tak percaya boleh tengok dalam Facebook saya bahagian komen tu, macam-macam kena hentam kan. Tak apa, itu termasuk dalam cabaran dakwah. Ya, tetapi tak apa, teruskan. Lama-lama orang makin tahu dan mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mendakwah, jangan mengharapkan banyak like. Memang certain things tu, sebahagian perkara tu kita sampaikan sangat pedih untuk masyarakat dengar. Dan mereka akan tuduh kita macam-macam. Tapi tak apa, teruskannya ya. Sebagaimana surah Kahfi ni dulu 5-10 tahun dulu susah orang nak jumpa orang baca. Sekarang ini banyak orang baca dan mereka tidak lagi menjadikan surah Yasin tu surah yang khusus dibaca pada malam Jumaat ya. Ini satu topik sampingan. Okey, apa lagi perubahan dalam agama? Tadi kita bagi contoh, saya bagi contoh penambahan, pengurangan, ada juga ubah suai. Kenapa ubah suai ya? Sebab kalau ikut hadis Nabi SAW, salah satu waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat ialah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Hadis tu saya ada bagi dalam buku saya tu, 90 pelajaran tentang bid'ah. Dalam buku saya soal jawab, adab-adab berdoa pun ada juga. Bahawa salah satu masa mustajab berdoa ialah apabila khatib duduk di antara dua khutbah. Tetapi tak tahulah saya ni di negeri saya ni, ketika khatib duduk, time itulah pula dia nak menyanyi dengan selawat apa semua tu. Ya Allah, sebab kita nak berdoa. Dan mereka ni pula menyanyi dengan mikrofonnya tu sangat-sangat mengganggu, padahal kita hendak berdoa. Dan kalau tegur, mereka akan kata, tak, benda tu sunat saja. Tak, you mengganggu makmum nak berdoa. Makmum yang lain pun banyak angkat tangan. Entah apa yang orang tu duk menyanyi kat situ, tak tahu pun. Okey? Jangan jadi macam tu. Jangan duk ikut saja. Okey, itu waktu mustajab untuk berdoa, maka berdoalah apa yang kita nak. Saya teringat ya satu kali tu, menarik juga. Alhamdulillah ketika tu saya solat Jumaat, saya berada di saf hadapan sekali. Okey, orang yang hafal lagu tu, hafal doa ke selawat tu, dia tak hadir ketika itu. Okey, mungkin dia musafir ke apa ke. Maka yang duduk saf depan tu saling masing-masing mikrofon. Siapa nak baca? Maknanya ini khatib baca khutbah, khatib duduk antara dua khutbah, time tu mereka nak menyanyi tu. Tapi orang yang dah hafal tu tak ada. So mereka saling pasing-pasing menjadi satu keresahan, satu kebimbangan yang di kalangan mereka, tak ada orang yang tahu benda tu. Padahal kata sunat je, padahal kata tak ada pun tak apa. Tapi tu yang saya kata, mereka sebut saja secara lisan, kononnya sunat. Tapi perbuatan mereka seolah-olah wajib. Sampai pasing-pasing. Saya time tu nak berdoa, tapi sampai terganggu tengok gelagat mereka ni. Okey. Jadi kita kata itulah satu perkara yang mereka kata saja sunat, tapi perbuatan mereka seolah-olah ianya wajib ya. Jadi ini contohnya, ini contoh bagaimana adanya penambahan, adanya pengurangan dan adanya ubah suai terhadap apa yang Islam yang original ni. Islam yang kita, apa yang Allah kata tadi, selari sesuai sebab fitrah kita ni dibina di atas agama Islam yang original tersebut ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan zalika dinul qayyim. Demikianlah ya Islam yang original ni, apa nak kata, din yang lurus, yang benar. Walakin akan tetapi aksaran nas, kebanyakan manusia, baik yang non muslim mahupun yang muslim, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Lalu mereka mula membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama. Jadi ayat ke-30 surah Ar-Rum ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya melarang bid'ah. Okey, dan tidak ada bid'ah yang baik. Kalau bid'ah yang baik itu buat sekolah agama. Bid'ah yang baik itu adanya mahkamah syariah. Bid'ah yang baik itu adanya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab. Tidak ada akidah baru yang baik. Tidak ada ibadah baru yang baik. Tidak ada hukum baru yang baik ya. Walaupun orang-orang banyak yang lakukannya, sebab Allah sendiri berfirman, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, meskipun mereka itu memegang kertas lulusan sarjana agama ke apa ke, itu hanyalah kelulusan kertas. Meskipun mereka memakai pakaian seragam agama, jika mereka buat satu perkara yang baru dalam agama, ianya dilarang oleh ayat ini dan juga ayat-ayat lain ya, termasuk juga hadis Nabi SAW.
Ya, jadi demikianlah kupasan saya terhadap ayat 30 surah Ar-Rum. Moga-moga membantu kita memahami bahawa tidak ada bid'ah yang baik di dalam Islam. Semuanya dilarang. Kenapa? Sebab agama Islam yang original ini sudah selari, sudah secocok dengan kita ini. Agama itulah yang Allah cipta, dan Allah berfirman, Allah melarang, ya, tidak ada perubahan dalam agama Allah ini, ya. Moga-moga membantu kefahaman kita semua dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kisah surah Kahfi yang saya sebut tadi itu, bila surah Kahfi tadi, menjadi motivasi kepada kita untuk untuk terus menerangkan, terus menyebarkan sunnah kepada masyarakat, walaupun bertubi-tubi kena hantam, kena kritik apa semua tu, ya. Ya, jadi saya tutup dengan tasbih kifarah. Kita jumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.